Hari ini kami akan bentangkan pengurusan strategik untuk Axiata Group Berhad. Sebelum itu, nama saya Mira Ali Syatan daripada DPSM 4M. Dan saya Liali Zara binti Ruisha daripada grup DPSM 4M. Saya Alisa Teresa Anak Atan daripada DPSM 4M. Sekarang kita masuk kepada pengenalan bagi pengurusan strategik. Pengurusan strategik ni memberikan arah keseluruhan kepada organisasi melibatkan objektif, membangunkan dasar dan rancangan untuk mencapai matlamat tersebut dan kemudian memperuntukkan sumber untuk melaksanakan perancangan tersebut. Akademik dan pengamal juga telah membangunkan pelbagai model dan kerangka kerja untuk membantu dalam membuat keputusan strategik dalam konteks persekitaran dan kompleks yang dinamik dan kompetitif. Okey, latar belakang Axiata. Axiata Group Berhad atau Axiata dahulu dikenali sebagai TM, International Berhad, ialah salah sebuah syarikat telekomunikasi Malaysia dengan operasi berterusan di Asia. Perniagaan antara Axiata merupakan pegangan pelaburan dan penyediaan perkhidmatan, telekomunikasi dan perundingan pada skala antarabangsa. Axiata mempunyai kawalan kepentingan dalam pengendalian mudah alih di Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, Bangladesh dan Kemboja dengan pegangan strategik penting di India, Singapura dan Iran. Kumpulan ini juga mempunyai kepentingan dalam operasi telekomunikasi bukan mudah alih di Thailand dan Pakistan. Axiata telah mempunyai pelanggan di Asia dan pendapatan kumpulan sebanyak RM13.1 bilion dalam tahun 2009. Juga dilaporkan bahawa syarikat telah menyediakan peluang pekerjaan kepada 25,000 orang di dalam 10 negara. Ini adalah carta organisasi seekor Axiata Berhad diketuai oleh Idham Nawawi iaitu presiden dan orang bawahannya. Berikut ialah ahli lembaga pengarah bagi Axiata Group Berhad yang dianggotai seramai 11 orang. Dan seterusnya ini ialah pasukan pengurusan mempunyai 14 orang daripada grup Axiata Berhad. Axiata Group Berhad mempunyai visi iaitu visi dia menjadi juara digital generasi baru menjelang tahun 2002. Manakala misi pula memberi pakej dan perkhidmatan yang berpatutan, teknologi inovatif yang bertaraf dunia ke seluruh rantau. Objektif dan nilai pula ialah sebagai platform untuk pelaburan kewangan untuk anggota dan mendapatkan pulangan yang menguntungkan. Seterusnya menjadi peneraju dalam menyokong perkembangan industri telekomunikasi. Seterusnya ialah berusaha untuk menjalankan perniagaan bersungguh dan berterusan, dan yang akhir sekali ialah memberi faedah dan kebaikan kepada para pekerja Axiata. Axiata Group Berhad mempunyai profil corporate. Axiata Group Berhad yang biasanya dikenali sebagai Axiata adalah konglomerat telekomunikasi multinasional Malaysia dengan operasi yang luar di Asia. Ia adalah salah satu syarikat penerbangan tanpa wayar terbesar di negara ini. Ini profil corporate tau, typo. Sorry miss. Okey. Perniagaan yang dijalankan oleh Axiata ialah memajukan Asia selangkah demi selangkah. Antara produk dan perkhidmatan perniagaan Axiata ialah Telco Digital, Celcom, XL Axiata, Dialog, Robi, Smart, Encel. Perniagaan digital, bos aspirasi ada. Untuk tanggungjawab sosial corporate bagi Axiata Group Berhad. Macam sekarang ni kan kita semua tengah work from home. Kalau yang bekerja dan yang student pula
ODL, online distance learning. So Axiata ni diorang mengeluarkan beberapa ataupun diorang memperbaiki ataupun diorang upgrade lagi diorang punya perkhidmatan. Okey, contohnya Celcom menyediakan sokongannya untuk perkhidmatan bantuan tambahan kepada pelanggannya seperti akses WhatsApp percuma tanpa had, bekerja dari rumah dengan akses internet tanpa had bagi penggunaan aplikasi Microsoft Office dan kesemua pelanggan pascabayar dan prabayar Celcom Expex daripada jam 8 sehingga 6 petang untuk setiap hari. Axiata juga buat gandaan tempoh penggunaan iaitu 6 jam akses internet tanpa had berbanding daripada dulu 3 jam je. Okey, lepas tu kesemua pelanggan pascabayar Celcom diorang dapat menikmati tempoh bayar bil yang dipanjangkan selama 7 hari daripada tarikh yang sebenarnya. Selain itu juga diorang sediakan, tadi saya ada cakap, diorang ada sediakan akses tanpa had untuk WhatsApp kan, sebab sekarang ni mestilah macam untuk student mestilah diorang buat group WhatsApp. So ini membolehkan mereka menghantarkan message teks, membuat panggilan video dan bersembang tanpa kerisauan, tanpa perlu risau data habis ke dan sebagainya. Okey, lain lagi diorang ada buat diorang ada buat aplikasi Celcom Live, Celcom Online Customer Service, Celcom Online Shop, kios layan diri Celcom dan juga ada akaun untuk Celcom di Facebook dan juga Twitter yang beroperasi daripada 7 pagi hingga 2 pagi. Berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan oleh Kerajaan dan sokongan kepada usaha Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam membendung penularan wabak, Celcom bersama industri telekomunikasi akan menyediakan sambungan percuma kepada talian KKM. Mulai daripada 31 Mac, pelanggan Celcom boleh menggunakan panggilan tanpa charge kepada hotline Pusat Kesiapsiagaan dan Tidak Balas Krisis Antarabangsa CPRC. So diorang bagi free je kalau nak call KKM ataupun CPRC. Okey, ini adalah hasil kajian daripada Axiata Group Berhad. Okey, pada penilaian kami, sebagai salah satu kumpulan telekomunikasi di Asia, Axiata terus berkembang. Fokus semasa kumpulan adalah untuk berubah menjadi juara digital generasi baru perniagaannya. Seiring dengan perubahan trend dan perkembangan industri secara dinamis menjelang 2022 untuk menangkap pertumbuhan dan peluang yang timbul dari industri keempat, fasa 1 iaitu daripada 2018 hingga 2010, membangun syarikat baru yang berbeza revolusi iaitu IR 4.0. Selain itu, syarikat Axiata adalah untuk memajukan Asia. Axiata Group Berhad bersama dengan syarikat operasi mereka di seluruh jejak mereka dari 11 negara di ASEAN dan ASEAN Selatan, memperjuangkan kemasukan digital untuk komunikasi melalui penyediaan penyelesaian digital dan sambungan. Ini dicapai melalui perniagaan antara tiga kumpulan iaitu telco digital, perniagaan digital dan juga infrastruktur. Dan ini ialah hasil kajian mereka daripada Axiata Group Berhad. Kesimpulannya, dapat dirumuskan bahawa pengurusan strategik menjadi sebagai satu rangka kerja yang sesusun dan sistematik. Ia perlu diterapkan dalam setiap minda pada setiap ahli organisasi. Organisasi tidak dapat meramal dengan tepat tentang masa hadapan. Walau bagaimanapun, pengurusan strategik dapat dijadikan sebagai satu alat percubaan untuk memahami tentang tekanan-tekanan dan perubahan-perubahan pada persekitaran masa depan secara sistematik dan strategik. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Terima kasih Miss. Jumpa lagi. Terima kasih Miss. Bagi markah penuh Miss.